الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه أما بعد. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah, hari ini lebih ramai daripada yang sebelumnya, insya-Allah. Dan kita insya-Allah akan menyambung sedikit, bukan sedikit, banyak jugalah, sampai 1 jam, sampai pukul 9 ke, tentang pengajian kita yang lepas. Yang lepas kita ada, kalau ingat lagi, kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakannya saya ambil daripada kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Isyratis Sa'ah. Imam Muslim dia kumpulkan hadis berkenaan dengan Al-Fitan, fitnah akhir zaman, dan juga tanda-tanda munculnya kiamat. Dan yang lepas kita ada sebut tentang hadis-hadis yang Nabi bagi tanda amaran kepada kita, an amaratiha, tanda-tanda kepada kita tentang bila berlakunya kiamat, apa tanda-tanda dia. Yang lepas kita juga telah tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang realiti Nabi sebut 1400 tahun dulu telah berlaku. Kita ingatkan lebih kurang, antaranya apa Nabi sebut, akhir zaman yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Kan satu kita dah sebut bulan lepas. Satu yang paling tinggi dekat mana? Dekat Burj Al-Kahfi, Burj Al-Khalifa dekat Dubai. Kemudian sedang dibina lagi dekat mana? Dekat Saudi, dekat Jeddah, 1.2 km. Kemudian kita sebut tentang hadis Jassasah juga daripada kitab Sahih Muslim, yang mana antara Dajjal tanya berkenaan dengan Bahrun Tibriyah, Tasik Tiberias, Tiberias Lake ataupun Galilee Lake, Sea of Galilee, yang mana hari ini memang turun macam yang Dajjal sebut, yang Nabi SAW juga sebut dalam hadis SAW. Dan hari ini kita akan sambung berkaitan dengan peristiwa seterusnya, iaitu ada sikit saya lupa. Yang lepas kita sebut tanda-tanda berkenaan bila munculnya Dajjal, kan. Kita dah surai panjang dah bulan lepas. Siapa yang terlepas bulan lepas tu boleh tengok balik rakaman kuliah kita. Alhamdulillah, terima kasih Abang Sobri kita tolong rakamkan. Boleh tengok balik dekat Facebook Surah Al-Muttaqin. Kita tengok. Dan antara lagi tanda apa dia, munculnya Dajjal ni, Nabi SAW sebut, saya ringkaskan, adalah konflik yang berlaku di maksudnya anak beranak Raja Hijaz. Hijaz ni adalah Arab Saudi. Dan kita tengok hari ni, seminggu dua ni memang betul konflik tu berlaku dalam kepimpinan ataupun putera Raja Saudi itu sendiri, kan. Sampai kan beberapa putera-putera ditangkap. Kemudian Raja Salman tu naik lantik anak dia jadi putera mahkota. Kemudian ada putera yang lain tu, ada yang dibunuh, naik helikopter, ditembak dengan roket dan sebagainya. Ini adalah salah satu tanda yang Nabi SAW sebut. Kalau tuan-tuan cari hadis dia, Nabi sebut lebih kurang, maksud dia bila saat Imam Mahdi tu muncul di hadapan Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim tu, waktu tu mati seorang raja di tanah Hijaz dan anak-anak dia akan berebut kuasa.
mereka berbunuhan antara satu sama lain, berebut kuasa untuk menjadi raja di Hijaz. Baik. Maka yang lepas juga kita dah sebut tentang akhirnya bila Dajjal muncul sampai ke akhir peristiwa yang berlaku di Damaskus, di Damsyik, di Masjid Umawi. Kalau ikut Ibnu Katsir, dia akan berlaku di Masjid Umawi, yang mana akhirnya Nabi Isa AS akan turun. Dan apabila Nabi Isa AS turun, terima kasih, apabila Nabi Isa AS turun, maka berlakulah pertempuran terakhir dengan Dajjal. Dan waktu itulah Dajjal dibunuh di Kota Lut. Kota Lut tu terletak di Israel. Okey, baik. Maka kita dah habis yang lepas tentang tentang fasa keempat. Hampir habis fasa keempat. Kita ingat dalam pengajian kita lepas, Nabi SAW sebut tentang fasa umat Nabi Muhammad ni dia bagikan kepada 5 bahagian. Saya ulang balik, kita recap balik supaya ingat balik, sebab dia akan bersambung jalan cerita tu. Nabi sebut yang pertama, umat Nabi Muhammad ni ada 5 fasa. Bagi yang tertinggal yang lepas, saya sebut balik semula. Kunun nubuwah fikum masya'allahu an takun summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'aha. Pertama sekali Nabi SAW dilantik. Maka zaman ni dah habis. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, habis zaman ni. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Fasa kedua, apa dia yang gantikan Nabi SAW adalah khilafah ala minhajin nubuwah ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khulafah ar-Rashidin yang menggantikan Nabi SAW. Mereka menjadikan khilafah ni macam zaman Nabi ada, mereka tadbir Islam zaman tu. Maka fasa kedua pun dah habis. Fasa yang ketiga summa takunu mulkan 'adan, sistem kerajaan yang menggigit. Dia masih khilafah lagi, tapi dia menggigit sebab dia turun kepada anak-anak. Dia tak pakai sistem syura. Zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dipilih dengan sistem syura. Tapi setiap zaman Muawiyah, Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah, mereka guna sistem monarki, turun bapa, anak, cucu, cicit ke bawah. Osmaniyah start daripada Osman Ghazi sebagai contoh. Osman Ghazi, Orhan Ghazi, Sultan Murad pertama, Sultan Muhammad Chalabi, Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih yang kita selalu dengar. Kemudian turun sampai Sultan Abdul Hamid kedua, habis tahun 1924. Maka zaman ketiga ni pun dah habis. Baik. Summa takunu mulkan jabriyah. Kemudian tak ada lagi sistem khilafah yang bela umat Islam. Kemudian dia gantikan dengan mulkan jabriyah, kerajaan-kerajaan yang zalim, yang tindas, yang bunuh umat Islam. Inilah realiti kita hari ini. Kemudian Nabi akhirkan zaman akhir. Yang kelima adalah summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa sakat. Kemudian last sekali jadi semula khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah macam zaman Nabi ada, tapi yang ni zaman dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Dan zaman ni tak panjang. Kemudian Nabi diam, summa sakat, dalam hadis ni menunjukkan habis daripada zaman tu. Maka habislah umat Islam. Yang kita akan tengok hadis ni nanti. Last sekali selepas zaman yang kelima ni, dia tak lama, dia lebih kurang, ada riwayat sebut 7, ada riwayat sebut 8, ada riwayat sebut 9 tahun je, tak lama. Tapi ni adalah zaman yang paling aman sekali, yang kelima ni. Waktu itu dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah, iaitu Imam Al-Mahdi. Baik. Yang habis daripada tu, akhir sekali nanti akan datang angin. Selepas 7, 8 atau 9 tahun akan datang angin. Maka angin tu akan tiup, siapa sahaja yang beriman akan ditarik nyawa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tinggal saja lepas tu adalah mereka yang betul-betul jahat, yang tak beriman pada Allah Taala, yang betul-betul ingkar. Yang tu yang akan berdepan dengan tanda-tanda kiamat yang dahsyat, yang bagaimana kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Baik. Jadinya hari ini kita akan sambung pengajian lepas sahaja Nabi Isa AS berjaya bunuh Dajjal. Dajjal ni nanti saya ulang balik cerita supaya ada yang baru datang ni, ramai yang baru datang ni, supaya dia nampak sikit apa yang berlaku nanti. Baik. Bila Dajjal muncul, dia akan perangi semua umat Islam. Dia akan perangi umat Islam. Ringkas cerita, umat Islam, tentera yang terakhir yang diperangi oleh Dajjal akan berkumpul di sebuah masjid. Kalau ikut tafsir Ibnu Katsir, dia adalah Masjid Umawi di Syria, di Damsyik, Syria. Waktu tu azan subuh. Maka bila azan subuh, qamat, Imam Mahdi nak ke depan, nak jadi imam solat subuh. Kemudian turunlah Nabi Isa AS daripada menara putih Masjid Umawi tu. Turun,
dipimpin oleh dua malaikat. Waktu tu umur dia 33 tahun. Nabi Isa turun umur 33 tahun. Dia diangkat umur 33 tahun, dia turun balik pun umur 33 tahun. Ni tak pelik kan? Kalau kita baca teori relativity Albert Einstein kan. Maksudnya kalau seorang naik roket, dia ada dua kembar, seorang naik roket tahun cahaya, naik turun balik. Yang naik turun balik ni umur sama. Yang dekat bawah bumi ni dah 80 tahun umur dia. Nampak? Jadi masa, waktu dan tempat ini bukan urusan Allah. Ini urusan makhluk kita je. Allah dia tak terikat dengan tu. Dia boleh buat Nabi Isa AS ni turun dengan diangkat pada umur yang sama. Lepas tu ada riwayat sebut Nabi SAW Isra' Mi'raj pun dia pergi dan balik, ada sebut riwayat tilam Nabi masih panas lagi. Nak menunjukkan bahawa lajunya peristiwa itu berlaku. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak terikat dengan waktu dan tempat. Yang terikat adalah kita. Baik. Turun Nabi Isa AS, kemudian Imam Mahdi nampak dia, Imam Mahdi offer untuk jadi imam sembahyang subuh. Tapi Nabi Isa AS kata, sekarang ni qamat ni untuk kamu. Maka kamu jadi imam, tak apa. Kamu jadi imam. Jadi Imam Mahdi teruskan jadi imam. Nabi Isa AS jadi makmum. Kemudian habis solat subuh, Dajjal dengan tentera dia, iaitu Yahudi Asfahan. Asfahan ni dekat Iran. Mereka ni akan jadi tentera Dajjal, yang akan jadi pengikut tentera Dajjal. Mereka gempuh masuk ke dalam masjid waktu tu, nak serang. Mereka kata kalau mereka kalahkan, inilah dia tentera umat Islam takhir. Kalau kita kalahkan, habis, inilah kita menang. Masuk. Tiba-tiba bangun Nabi Isa AS daripada saf. Daripada saf ramai-ramai tu kan, kita tak nampak kalau tu dalam saf. Bangun Nabi Isa AS daripada saf. Maka apabila mereka nampak Nabi Isa AS, Dajjal ni nampak dia menjerit, teriak terkejut. Nampak Nabi Isa ni ada muka dia, disebut dalam hadis, cair macam garam kena air. Muka dia terus cair. Kemudian dia lari keluar. Di mana sahaja dia lari, Allah Ta'ala cipta Nabi Isa ni dia macam magnet. Dia boleh ada kat tempat tu. Dia boleh ada. Mana dia lari, mana dia ada. Sampai dekat mana? Sampai dekat kota Lut. Kota Lut, Israel. Barulah Dajjal dibaling dengan tombak oleh Nabi Isa. Kat belakang dia tembus, dia mati. Kota Lut ni hari ni airport Israel. Mati. Kemudian bila mati, Yahudi Asfahan yang pun cerita, dia nampak bos dia dah kena bunuh, dia lari lintang pukang, lari ke sana, nyorok belakang tembok, nyorok belakang batu, nyorok belakang pokok, nyorok, semua menyorok. Sebab apa? Sebab dia tahu dia bos dia tak ada, dia kalah, dia akan kalah, dia akan dibunuh. Maka inilah hadis yang disebut tadi, hadis Nabi SAW sebut, maka akan berlaku satu masa nanti Yahudi akan nyorok belakang pokok dan batu akan berkata, inilah Yahudi yang berada di belakang aku, bunuhlah dia, kecuali pokok, illa syajarata gharqad fa innaha syajaratu yahudiyyun, kecuali pokok gharqad, kerana pokok gharqad itu adalah pokok Yahudi. Pokok lain, batu lain akan berkata, wahai muslim, belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Ini hadis, ini baru berlaku peristiwa tu. Kemudian apabila habisnya peperangan ni, habis saja peperangan ni, umat Islam dah menang waktu tu. Tentera Mahdi dan juga Nabi Isa AS dah menang pada waktu tu. Bila dah menang, tentera-tentera Islam ni dah mula nak balik kampung masing-masing. Ada yang nak balik ke Baghdad, ada yang nak balik ke Syria, ada yang nak balik ke negara-negara masing-masing, ada yang balik ke Tanah Arab, Madinah dan sebagainya. Dalam perjalanan mereka balik ni, mereka tersempat dengan Ya'juj Ma'juj pula keluar menyerang mereka. Mereka dikepung oleh Ya'juj Ma'juj pada waktu tu. Jadi inilah dia perbincangan kita hari ini. Maka sambungan daripada apabila Dajjal dibunuh bulan lepas, maka kali ini kita akan bincangkan tentang bagaimana Ya'juj dan Ma'juj keluar dan bagaimana sifat-sifat dia dan bagaimana keadaannya bila Ya'juj dan Ma'juj keluar selepas Dajjal. Baik, bagi saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kisah berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain dan juga Ya'juj Ma'juj ni Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Dan yang kedua dalam surah Al-Anbiya, Sebab tu surah Kahfi ni penting kan. Kita baca dalam bulan lepas pengajian kita, antara yang Nabi SAW suruh kita hafaz ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi sebagai pelindung daripada fitnah Dajjal. Maksudnya bila kita tahu Dajjal muncul, orang yang hafaz surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, maka kita termasuk dalam kalangan orang yang dipelihara daripada fitnah Dajjal. Lepas tu kita kena usaha, kalau boleh kita hafaz surah Al-Kahfi ni ayat 1 hingga 10 je, tak banyak pun.
Daripada kita hafal lagu tak tungtak tu, baik kita hafal lagu, daripada hafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Baik, kita akan mulakan pengajian kita berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain dan juga Ya'juj Ma'juj ni dalam surah Al-Kahfi. Sekejap ya, saya cek surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'aslu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ain hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Sesungguhnya kami telah memerintahkan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap suatu yang diperlukan. Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya itu. Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur dan ia didapati di sisinya satu kaum yang kufur yang ini ingkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau bertindak secara baik terhadap mereka. Ia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman yakni kufur dahaka, maka kami akan menyeksanya, kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkan dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada satu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Demikianlah halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kamu menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka? Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Oleh itu, bantulah dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh.
Bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu. Dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu. Sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Setelah itu berkata Zulkarnain, ini ialah suatu rahmat daripada Tuhanku. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur dan adalah janji Tuhanku itu benar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara apa yang kita dapat daripada surah Al-Kahfi ini, Allah Taala ceritakan tentang sedikit sebanyak tentang peristiwa Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ni dia adalah seorang raja yang beriman. Ada orang kata dia adalah orang yang sama dengan Alexander the Great. Tak, dia tak sama. Dia orang yang lain. Dia adalah seorang raja yang beriman yang kekuasaan dia luas antara timur dan barat. Jadi dalam dia menguasai dunia ini, dia suruh rakyat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia keluar berdakwah, keluar, dia berjalan hinggalah dia temu ke kawasan yang tadi disebut tu, kaum-kauman la yakaduna yafqahuna qaula. Kaum yang hampir mereka tak faham kata-kata dia ni. Tapi dia ni mengadu kepada Iskandar Zulkarnain bahawa dia ni berhadapan, berperang dengan satu makhluk ni, nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni berperang dengan dia. Ya'juj Ma'juj ni banyak membinasakan tanaman dia, apa semua, membunuh orang dan sebagainya. Jadi dia offer kepada Iskandar Zulkarnain ni kerajaan. Maksud dia, kalau kamu nak takluk kami tak apa, tapi kami bagi bayaran, kamu tolong buat tembok lah, tolong buat tembok. Halang kami supaya Ya'juj Ma'juj tak datang ganggu kami lagi. Jadi Iskandar Zulkarnain kata tak payah. Nanti yang penting kau semua datang tolong kami. Tolong bawa besi apa semua, kita bina tembok sama-sama. Iskandar Zulkarnain tak nak terima bayaran daripada kaum tu. Baik. Kat mana tembok ni sekarang? Tembok ni dah dijumpai lama. Sampai sekarang pun dah tahu tembok ni kat mana. Zaman Khalifah Abbasiyah. Seorang khalifah zaman Abbasiyah, dia bermimpi bahawa tembok ni telah bocor. Telah ada retakan berlaku. Makhluk Ya'juj Ma'juj ni nak keluar. Jadi Khalifah Abbasiyah hantar satu ekspedisi keluar pergi cari tembok ni kat mana. Cari, dia bawa satu surat daripada khalifah, jumpa penguasa kawasan ni, minta tunjuk kat mana tembok ni. Akhirnya mereka sampai ke satu tembok yang berada di antara Armenia dengan Azerbaijan dekat situ. Armenia, Azerbaijan, dekat kawasan Georgia tu, kawasan Kaukasus tu. Kalau tuan-tuan perempuan tengok Google memang jumpa, memang ada gambar tembok tu. Dan juga zaman kita kata zaman Abbasiyah tadi, ekspedisi tu pergi tengok tak ada apa, dia balik bagi tahu khalifah tembok tu okey lagi. Kemudian siapa lagi? Kalau tuan-tuan tengok kitab Rihlah Ibnu Battutah pun antara orang yang Ibnu Battutah kita tahu pengembara Islam yang terkenal. Dia memang merayau seluruh dunia dan dia singgah juga ke tembok Ya'juj dan Ma'juj ni di lokasi yang sama. Kalau ikut catatan Ibnu Battutah, dia kata lebih kurang 6 hari perjalanan daripada China. Maksudnya kalau ikut atas tu kan, peta China, Rusia kan bawah tu, dia berjalan 6 hari sampai kat kawasan tu. Dan bila tiba kat kawasan tu, penduduk kawasan yang duduk berhampiran dengan tu, dia kata kalau boleh jangan duduk dekat dengan tembok ni, dia kata. Tembok tu kawasan dia tanah hitam. Kawasan bawah dia tu memang tanah hitam, lumpur, macam yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Dan penduduk setempat kata kalau pergi dekat, dia ada aura negatif, ada aura kematian dekat tembok tu. Sebab dia dalam tu ada makhluk yang duduk dalam tu, makhluk yang sangat ganas, yang kerja dia membunuh je. Baik. Kemudian saya juga ada baca catatan Ibnu Battutah tu, dia kata penduduk tempatan kat situ dia selalu datang pergi cek dekat tembok tu. Pergi cek dekat tembok tu, betul dia kata kalau ikut catatan ni memang ada bunyi dekat dalam tembok tu. Okey, baik. Tembok tu ada hari ni. Saya Google, saya tengok YouTube, ada satu ekspedisi. Dia campur Mat Saleh, ada orang Islam pun ada, orang Arab pun ada. Dia pergi dekat naik helikopter, dia pergi dekat tembok tu, memang dia pergi ke atas tu. Kalau tengok tembok tu memang gunung ni, dia bentuk gunung kan biasa berbatu-batu. Tapi tembok ni dia rata. Dia gunung di antara dua gunung kan Iskandar kata dia bina, dia minta letak besi, kemudian dia cairkan besi di antara dua gunung. Maka dua gunung kalau tengok dekat gambar tu, dia punya
Permukaannya tu licin, kata macam pintu. Kata. Tapi dia ada selaputi dengan ais. Jadi Mak Saleh ni dia berani, dia naik helikopter, dia turun ke atas, dia turun ke orang, dia gegayi pakai chainsaw dekat batu-batu apa, ais tu bagi besar. Kemudian dia bawa metal detector tu. Nak sahkan betul tak besi. Memang bunyi kat situ metal detector. Memang ada besi kat bawah tu. Punya rajin ni nak mencari. Kalau terkeluar seekor jadi. Baik. Siapa Ya'juj Ma'juj ni? Siapa Ya'juj Ma'juj ni? Kalau kita tengok cerita dia, Mak Saleh pun percaya juga Ya'juj Ma'juj. Dia panggil Gog and Magog. Gog and Magog. Gog and Magog. Kita Ya'juj Ma'juj. Kalau ikut Mak Saleh, dia bayangkan Ya'juj Ma'juj ni dia macam raksasa kan. Dia macam raksasa, macam-macam rupa lah, macam predator macam tu, lebih kurang rupanya. Tapi sebenarnya Ya'juj Ma'juj ni dia manusia macam kita. Cumanya dia ni ganas. Dia manusia macam kita. Dia satu kaum daripada anak Nabi Adam, kalau disebut dalam hadis. Bila sebut anak Nabi Adam, maksudnya dia manusia. Dia manusia. Kemudian dia ni kalau ikut ciri-cirinya, dia mata sepet sikit. Mata sepet, muka bulat, kulit dia kuning-kuning sikit. Ada yang kata dia macam orang Mongol, lebih kurang macam tu lah, macam orang Tartar, orang Mongol, mata sepet, kulit kuning. Tapi tak, dia adalah satu makhluk yang lagi ganas daripada tu. Tartar, Mongol tu memang dah ganas dah kan. Kalau kita baca sirah dulu, macam mana Tartar, Mongol ni serang Baghdad sampai habis kitab-kitab apa, sungai dekat Baghdad tu sampai hitam disebabkan oleh kitab-kitab. Badan Baghdad tu banjir darah sebabkan ramai sangat yang dibunuh oleh tentera Tartar. Baik, yang ni kita tengok siapa tu Ya'juj Ma'juj. Kalau ikut Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang juga disebut oleh Imam Ibn Katsir, bahawa Rasulullah SAW bersabda, wahai maksudnya yang bermaksud Nuh memiliki 3 orang anak. Nabi Nuh ni ada 3 orang anak. Satu Sam, iaitu yang jadi nenek moyang orang Arab, Sam. Yang kedua adalah Ham, yang jadi nenek moyang orang Sudan. Dan yang ketiga, maksud dia satu jadi orang Arab, satu orang Sudan ni belah Afrika lah, jadi yang kulit kelap tu. Yang ketiga Yafis, iaitu nenek moyang orang Turki. Menurut sebahagian ulama, Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Yafis, yakni putera Nuh ini. Berdasarkan tafsiran ahli fiqh dan usul fiqh daripada mazhab Hanafi, menyatakan bahawa Ya'juj Ma'juj berasal daripada suku Turki, manakala Ma'juj pula berasal daripada suku Jail, serta dalam keturunan Yafis yang membuat kerosakan di bumi. Mereka tidak mati dan masing-masing memiliki 1000 keturunan yang diperlengkapi dengan senjata. Baik, maksud dia manusia. Dia keturunan daripada manusia, keturunan daripada Nabi Adam juga. Dan yang spesialnya, cuma makhluk ni, kita ingat dalam pengajian lepas, dia termasuk dalam kalangan makhluk minal munzarin. Minal munzarin ni makhluk yang Allah Ta'ala delay umur dia. Dia tak mati. Maksud dia Ya'juj Ma'juj ni daripada zaman Iskandar yang kurung dia dulu, dia tak mati. Dia beranak pinak. Nanti kita akan tengok berapa ramai dia ni, dia tak mati. Sebab dia termasuk dalam kalangan makhluk minal munzarin. 5 kita sebut, ingat lagi 5. Apa? Malaikat, Iblis. Ni Iblis yang zaman Nabi Adam tu. Dajjal, Nabi Isa AS, Ya'juj Ma'juj. 5 ni makhluk yang Allah Ta'ala bagi dia panjang umur. Dia akan mati tapi dia akan mati satu hari tapi dia panjang umur. Baik, dia ni daripada zaman Iskandar Zulkarnain, dia duduk kat belakang tembok tu, dia tak mati-mati. Dia tak mati-mati. Maknanya dia beranak pinak, dan kita akan tengok satu hari nanti berapa ramai dia akan keluar. Kita akan tengok lepas ni berapa ramai yang Nabi sebut dalam hadis, jumlah Ya'juj Ma'juj ni nisbah dia dengan manusia. Baik, kalau kita tengok dalam tafsiran tadi, dalam surah Al-Kahfi tadi, Iskandar Zulkarnain ni, dia ni bina tembok. Walaupun tembok ni dia dengan besi saja, tembaga dan besi yang dicairkan, tapi bukan sekadar tembok biasa. Iskandar Zulkarnain ni adalah seorang yang soleh. Dia ni bina tembok, waktu dia bina tembok, dia mulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu dia bina tembok tersebut, dia gerakkan ahli dia, pekerja dia, tentera dia berzikir sambil buat tembok. Sebab tu tembok tu jadi tembok yang Allah Taala pelihara. Apabila kita buat satu dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan bantu kita. Tapi kalau kita buat tembok saja, rasa kalau tembok tu tembok biasa yang kita buat dengan besi, lama dah Ya'juj Ma'juj roboh kan. Tapi disebabkan tembok ni dia datang dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Iskandar Zulkarnain kata dalam surah Al-Kahfi tadi, qala hadza rahmatun min rabbi. Tembok ni adalah rahmat daripada Tuhan aku. Aku tak mampu bina tembok ni, melainkan Allah Ta'ala tolong aku bina tembok ni. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Sampai waktu nanti Allah Ta'ala izin tembok ni runtuh, dia akan runtuh. Maksud dia janji Allah Ta'ala, tembok ni akan runtuh.
Tapi bila tiba masanya. Baik. Sebab apa Allah Ta'ala bantu Iskandar Zulkarnain ni, antara sifat dia adalah dia ni seorang yang tawaduk. Dia walaupun dia ni hebat, kekuasaan dia barat dengan timur, tapi waktu dia bina tembok ni, dia kata ni rahmat Allah. Kalau Allah tak bantu aku tak boleh buat. Beza dengan kita hari ni. Kita hari ni dapat benda yang hebat sikit, orang puji, oh memang aku macam ni, aku belajar rajin dulu kan. Dulu aku belajar rajin kat sekolah, rajin. Puji, pantang kena puji, tu membesar di lubang hidung. Tapi beza dengan Iskandar Zulkarnain, dia kata qala hadza rahmatun min rabbi. Ni Tuhan aku bagi rahmat. Kalau Allah Taala tak tolong aku, maka aku tak boleh buat. Begitu juga dengan kita. Apa-apa sahaja yang kita buat, kita kena pertama letak Allah Taala kat depan. Bila kita letak Allah Taala kat belakang, maka Allah Taala akan musnahkan. Dalam banyak-banyak peradaban, apabila seorang raja tu dia bangga diri, dia bongkak, dia rasa macam dia berkuasa, maka Allah Taala akan hancurkan dia. Apabila kita rasa kita hebat, waktu itulah Allah Ta'ala akan sedia untuk hancurkan kita. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tembok zaman Iskandar Zulkarnain ni, dia bertahan. Salah satunya juga teknologi orang dulu memang dia tahan lama. Kita tengok apa? Dekat Jordan tu apa nama dia? Petra. Tahan lama. Apa lagi? Piramid ni, cerita piramid sikit. Piramid ni ramai orang sangka piramid ni Firaun yang bina. Tapi piramid sebenarnya bukan Firaun yang bina. Piramid yang depan tu, the Great Pyramid tu, bukan Firaun yang bina. Baik, kita mulakan cerita sikit. Kita ada masa panjang insya-Allah, jam 9, jangan risau. Tak ada, kita sambung bulan depan. Piramid ni Allah Taala turunkan Nabi Adam dulu. Kita cerita Nabi Adam. Nabi Adam ni makhluk pertama Allah Taala turunkan, kan? Allah Ta'ala tak turunkan Nabi Adam turun saja-saja. Allah Ta'ala turunkan ilmu pada Nabi Adam. Sebab tu kalau kita tengok orang putih kata manusia ni datang daripada beruk, datang daripada orang duduk lautan, duduk dalam gua, tak kena lah. Takkan Nabi Adam tu dia duduk dalam gua pakai kain muka tombak macam tu. Tak. Nabi Adam ni makhluk dari syurga, Allah Ta'ala muliakan. Dia seorang Nabi Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana, ayat sampai habis, kan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Malaikat ni datang turun ajar ilmu. Asma' kullaha tu setengah ulama tafsir menyebut tentang dia ajar ilmu. Manusia ni sepatutnya apa, ilmu dia bagaimana, apa semua. Dia turun dengan ilmu, turun ke bumi. Bukan turun saja-saja kosong macam tu. Baik, bila habis Nabi Adam, Nabi kedua, the second Adam, orang putih panggil. Siapa? Idris, Nabi Idris. Kan, Nabi Idris alaihi salam. Waktu zaman Nabi Idris ni, ilmu dah makin hebat. Adam sampai ke Idris, waktu tu ilmu dah makin hebat, ilmu manusia. Dan kalau kita baca kisah Nabi Idris, dia antara orang manusia yang pertama yang mulakan teknologi kain. Dulu zaman Nabi Adam manusia pakai pakaian daripada kulit binatang. Zaman Nabi Idris mula pakai kain. Zaman Nabi Idris ni pakai matematik. Zaman Nabi Idris ni juga dia ilmu astronomi dia pakai pada waktu tu. Baik. Kemudian raja di Mesir pada waktu tu, Nabi Idris ni duduk kat Mesir. Raja di Mesir pada waktu tu, dia bermimpi. Dia kata akan tiba banjir besar. Bukan maksud, silap. Dia mimpi matahari, bulan apa semua ni jatuh, manusia jatuh daripada langit. Dia mimpi berkali-kali. Kemudian dia tanya kepada ahli tafsiran mimpi dia. Dulu mimpi boleh pakai. Mimpi kita hari ni jangan buat pelik-pelik. Belum tentu boleh pakai. Kita tidur tak basuh kaki kadang-kadang. Dia mimpi. Dia tanya ahli tafsir dia, apa ni akan berlaku? Jadi ahli tafsir dia kata akan berlaku banjir besar. Ini dimaksudkan banjir besar zaman Nabi Nuh. Berapa ratus tahun lepas tu, jauh lagi. Tapi ahli tafsir dia kata akan berlaku banjir besar yang akan habiskan peradaban manusia. Jadi waktu tu disebut dengan ketua ulama kepada raja yang ada dekat situ adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris ni kata apa? Dia buat idea supaya supaya dibuat satu kubu simpan ilmu-ilmu yang kita ada ni semua ni. Kalau tak nanti habis kita ni, manusia baru generasi akan datang lepas pasca banjir tak ada ilmu, takut tak ada ilmu. Jadi Nabi Idris buat apa? Piramid. Nabi Idris buat piramid. Piramid tu sebab dia bentuk macam tu, dia kalis banjir. Dia takkan terbalik, dia bentuk macam tu. Dan ilmu-ilmu tu disimpan dalam apa? Dalam tulisan hieroglifik tu. Kan kita tengok dekat piramid tu banyak tulisan hieroglifik tu kan. Tu ilmu yang ditafsirkan dalam ilmu yang disimpan dalam kod-kod tu. Kod-kod tu siapa yang dapat buka akhirnya?
Yang dapat buka ilmu daripada kod-kod itu adalah Namrud zaman Nabi Ibrahim. Sebab tu Namrud ni, dia ni rasa dia hebat. Dia rasa dia Tuhan pada waktu, dia suruh orang sembah dia. Namrud ni, dia hebat. Kita, teknologi kita hari ni banyak ambil dari Namrud, daripada zaman Namrud. 60 minit sesaat tu daripada zaman Namrud. 365 hari setahun tu daripada zaman Namrud. Tapi bukan Namrud yang reka. Namrud tu ambil daripada ilmu yang Nabi Idris simpan dalam piramid tu sendiri. Nampak macam pelik, tapi saya tengok dekat History Channel dekat dekat Astro lah. Kita buka Astro tengok Raja Lawak, tengok benda macam tu. Dia kata, mana para saintis buat kajian, saintis ahli arkeologi kata, memang piramid ni bukan Firaun yang buat. Piramid ni dia lagi lama daripada tu. Antara bukti dia apa? Tuan-tuan tahu depan piramid tu ada apa? Ada Sphinx. Bukan Sphinx tu. Yang singa apa? Yang macam singa tu, tapi kepala Firaun. Kan? Kepala Firaun. Tuan-tuan tengok betul-betul, kepala Firaun tu lagi kecil daripada badan dia. Daripada badan dia, badan singa tu kan. Sebab apa? Sebab Firaun ukir balik kepala singa tu jadi kepala dia. Maksud dia benda tu memang dah ada. Dia ambil alih, dia ukir jadi kepala dia. Jadi sebab tu nampak, kalau tengok balik gambar tu, singa tu kepala dia kecil, kepala Firaun tu kecil. Azan ke? Kita pergi azan dulu sama insya-Allah. Baik tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Okey, habis cerita piramid dia. Okey, kita dah cerita tembok tu pula. Tembok tu kat mana? Kita dah tahu lokasi dia apa semua. Tembok tu memang ada. Kalau tuan-tuan ada duit nak pergi pun boleh pergi tengok ziarah kalau rajin. Baik. Tembok ni Iskandar Zulkarnain simpan Yajuj Majuj dekat belakang tu. Kurung dia dekat belakang tu. Adakah Yajuj Majuj ni dia duduk relax tunggu tembok ni pecah sendiri satu hari nanti? Tak. Yajuj Majuj ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang setiap hari dia kerah tentera dia supaya gali, hari-hari gali sampai waktu malam dah nak gelap nanti maghrib, dapatlah gali lubang keluar besar macam tu juga. Dapatlah lubang besar macam ni. Macam 50 sen lama. 50 sen baru tak sama, 50 sen baru kecil sikit. Kemudian bila malam tu, tentera dia kata, tak apalah kita sambung esok lah. Dalam waktu malam sebelum dia gali esok, Allah Ta'ala tutup balik tembok tu. Baik, tengok hadis ni Nabi SAW sebut, Yajuj dan Majuj selalu menggali benteng mereka setiap hari. Dia tak putus asa. Dia tak sama macam kita, dia tak putus asa. Beribu tahun gali tak. Sehingga bila telah kelihatan cahaya matahari, berkata ketua mereka, sudahlah, kembalilah kamu pada keesokannya. Maka Allah mengembalikan benteng mereka itu seperti asalnya. Bila sampai waktu gelap, penat. Dia pun penat juga, malas nak ambil overtime. Relax, malam kita kena relax. Cuma tak tahulah dia pergi surau ke tak malam. Tak ada, dia tak pergi surau. Siapa tak pergi surau sama Yajuj Majuj. Baik, balik. Besok sambung. Besok sambung buka-buka tengok, Allah, dah tak ada lubang tu, dia tutup balik. Allah Ta'ala tutup balik lubang tu malam tu. Okey. Pada keesokannya hari mereka menggali lagi. Maka apabila terlihat cahaya matahari, maka berkatalah ketua mereka, kembalilah kamu dan kembalilah pada keesokan hari. Maka Allah mengembalikan benteng tersebut seperti sebelum ia digali. Maka apabila tiba saat mereka, apabila sampai satu waktu, fa iza jaa wa'du rabbi, apabila sampai janji Tuhanmu, tembok tu akan runtuh, maka Allah mengembalikan benteng, maka mereka menggali sehingga hampir kelihatan cahaya. Mereka berkata, kembalilah kamu dan datanglah lagi pada esoknya, insya-Allah, dengan izin Allah. Ini disebut dalam hadis ni, ada izin Allah. Dengan izin Allah, maka pada hari esoknya mereka kembali dan dapati benteng itu seperti keadaan semasa digali. Maka diteruskan sehingga mereka dapat keluar dari benteng tersebut. Baik, Iskandar Zulkarnain bina tembok dengan zikir. Dia ada zikir-zikir yang dibaca, dia amalkan. Zikir tu membantu memelihara tembok tu. Sebelum ni Yajuj Majuj cuba buka tapi tak berjaya. Sebab dia rasa dengan kekuatan dia sendiri, dia akan mampu buka. Satu hari dia akan buka dengan kekuatan dia. Satu hari dia punya bos dia, ketua dia kata, CEO dia kata, kita insya-Allah besok dapat buka. Dia sebut dengan izin Allah dia dapat buka. Dia bukan Allah juga. Dengan izin Allah tembok dapat buka. Disebabkan dia sebut dengan izin Allah ni, Allah Ta'ala izinkan tembok tu runtuh. Sebab tu kita ni dilarang, Nabi larang kita cakap besok confirm. Besok janji kita janji jumpa dekat esok. Okey, confirm, jumpa esok. Confirm tak boleh, confirm tak boleh. Dia kena insya-Allah. Sebab dia akan berlaku dengan izin Allah. Bila kita rasa semua benda tu jadi dengan sebab kita, dia tak jadi.
Sebab dia akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam cerita apa? Macam cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni cerita dalam surah Al-Buruj. Kalau kita belajar tafsir surah Al-Buruj, ada cerita seorang budak nama Ghulam. Ghulam ni pendek cerita, dia ni sepatutnya kerajaan hantar dia untuk dia ni belajar sihir. Sihir ni dulu adalah ilmu apa? Ilmu formal, macam pergi sekolah, macam Harry Potter tu, pergi sekolah belajar sihir. Balik. Kerajaan hantar dia belajar sihir. Kemudian dalam perjalanan nak pergi belajar tu, dia jumpa seorang yang beriman. Jadi dia ikut guru tu, dia tak pergi sekolah sihir tu, dia jadi orang beriman, dia belajar. Jadi bila raja dia tahu budak ni jadi orang yang beriman, tak ikut cakap dia, raja ni cuba bunuh dia, kan boleh baca balik surah Al-Buruj tu, kisah dia. Raja tu bawa hantar tentera pergi laut, buang dia, tak jadi. Apa doa dia? Doa yang budak tu baca, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolong settlekan mereka ikut kehendak kau. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya raja terkejut, yang hantar pergi laut, budak tu balik elok je. Dia punya tentera yang humban laut. Hantar nak campak dekat atas gunung, tak berjaya. Tengok dia punya tentera yang hilang. Budak tu balik relax je. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolong uruskan mereka ikut suka kau. Macam mana cara kau? Sebab tu kita ni, urusan harian kita kena serah pada Allah. Bila kita rasa kita buat sebab kita, tu masalah. Jadi akhirnya apa? Budak ni ajar, kalau kau nak bunuh aku boleh. Kau panggil semua orang, kan, kau baca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Baru budak tu dapat dibunuh. Akhirnya satu kampung semua mengikut rakyat dia beriman disebabkan tu. Allah. Maka nak sebut juga disebut kalimah insya-Allah tu juga, zikir tu menyebabkan akhirnya Ya'juj Ma'juj berjaya keluar daripada tembok tu. Macam apa juga? Macam Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Sepatutnya sifat api membakar, hangus, kan? Kaum Nabi Ibrahim agak supaya Nabi Ibrahim ni bila kena bakar, keluar tak ada habis, debu memang tak ada, tak jumpa debu, api besar. Nabi Ibrahim keluar relax je, tak ada apa, kan? Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebab tu kita kena letak urusan kita tawakal pada Allah nombor satu. Ada masalah, solat 2 rakaat minta pada Allah tu, baru Allah Ta'ala akan tolong. Kita hari ni minta orang, tak tolong orang dulu, mengadu kat Facebook, cerita masalah, orang ketawa kan, orang like. Tak selesai masalah, sebabnya yang selesaikan masalah Allah, yang bagi rezeki Allah, yang uruskan hidupan kita Allah. Semua berlaku atas izin Allah. Hatta satu daun pun kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak boleh jatuh daripada pokok, kan? Ini kan pula urusan kita hari-hari, berkaitan dengan rezeki kita, dengan nyawa kita. Kita bawa kereta entah jalan raya apa, jumpa kita tak tahu. Semua tu kita serah pada Allah Ta'ala. Bila kita letak Allah kat depan, maka yang lain Allah akan settlekan. Bila kita letak Allah kat belakang, kita rasa kita selesaikan disebabkan kekuatan kita, maka Allah Ta'ala tak akan tolong kita. Allah tak akan bebankan kita. Macam juga orang yang berebut nak jadi ketua, kan? Berebut nak jadi ketua dekat pilihan raya, kan? Dia berebut nak jadi ketua. Dia nak lantik, dia lobby nak diri jadi ketua. Orang yang Nabi kata dia lobby diri dia, maksud dia yang nak, bukan dia dilantik, orang pilih dia suruh bertanding, tak, dia yang nak. Orang yang macam tu Allah Ta'ala akan bebankan dia dengan tugas dia. Lain dengan orang yang amanah dia tak nak, tapi orang amanahkan dia, Allah Ta'ala akan tolong dia. Contoh apa? Surah habis perang Hunain. Dalam perang Hunain, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum, kan, falam tughni 'ankum syai'a. Waktu perang Hunain, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, waktu tu tentera Islam dah ramai. Dan waktu tu tentera Islam dia rasa dia menang sebab dia ramai. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum, mereka rasa takjub dengan jumlah mereka yang ramai. Dulu perang Badar jumlah sikit, lawan ramai, jadi tawakal pada Allah tinggi. Perang-perang lain jumlah sikit, tentu musuh ramai, tawakal siang malam doa pada Allah. Tapi perang Hunain mereka rasa hebat, mereka dah mula lupa bantuan daripada Allah Ta'ala. Falam tughni ankum syai'a, Allah Ta'ala tegur, jumlah kamu yang ramai tu, tentera kamu ramai, sikit pun tak dapat bantu kamu menang perang ni. Nampak? Sebab tu kita dalam hidup ni jangan rasa disebabkan pandai kita, disebabkan cerdik kita, disebabkan kita ni belajar tinggi, disebabkan kita ni bos, disebabkan kita ni kita rasa semua tu settle sebab kita. Tak boleh. Letak Allah Ta'ala depan dulu. Inilah sifat yang diajar oleh Nabi SAW dan para sahabat dan juga orang-orang soleh. Letak Allah SWT kat depan. Kemudian bila tembok ni pecah, Ya'juj dan Ma'juj ni dia akan keluar macam sarang semut yang pecah. Baik, sarang semut, kita rasa macam sarang semut tu, bukan kota sarang semut pendang tu, tak, memang sarang semut tu. Kita pecahkan dia, bayangkan semut tu keluar macam ni, terabur sekali. Macam tu juga Ya'juj Ma'juj, bila tembok ni pecah, dia keluar ramai sekali sampai terabur sekali seluruh dunia. Jumlah
Ya'juj Ma'juj ni berapa ramai nisbah dia dengan kita? Sebabnya dia tak mati. Sebabnya dia duduk kat tembok tu, dia beranak pinak tak mati. Bayangkan berapa ramai jumlah dia. Dari daripada hadis sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri, saya ringkaskan lebih kurang, anak Adam dari dulu sampai kiamat dikumpulkan. Maksud daripada dulu sampai daripada Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan. Setiap 1000 orang tu 999 adalah Ya'juj Ma'juj. Maksud dia satu nisbah 999. Dalam hadis lain disebut, Nabi sebut ya'ummunal ard. Ya'ummunal ard ni seolah-olah dia macam membungkus bumi. Dia macam membungkus bumi, macam satu bumi dia ada. Baik, kita akan tengok lagi. Dan Nabi SAW sebut dia orang ni majoriti penduduk neraka. Ya'juj Ma'juj ni adalah penduduk neraka nanti, majoritinya adalah Ya'juj Ma'juj. Maksud majoriti yang ramai duduk neraka, ya, jumlah mereka ramai. Jahat pula tu. Memang jahat pula tu. Kalau Nabi kata dia orang ni majoriti penduduk neraka, kita tak tahulah berapa jahatnya dia orang ni, betapa jahatnya dia orang ni. Baik. Kemudian bila mereka keluar daripada tempat mereka tu, mereka meluru keluar seluruh macam orang yang dah lama tunggu nak keluar, tiba-tiba dapat peluang keluar. Seronok dia sekali keluar. Keluar kan. Tak tahu dia bunyi macam tu ke tak. Keluar sekali, dia cari musuh-musuh yang nak terkam. Kemudian apa? Dia kata, maka mulalah mereka mengeringkan air di tempat yang mereka kunjungi, menyebabkan manusia takut dan bersembunyi di tempat-tempat kubur mereka. Dia akan mana ada bekas air waktu tu yang tinggal, sisi air macam haus, macam orang haus. Keluar cari air, minum tasik ni kering, minum sungai ni kering. Mana sungai, mana tasik dia lalu, mana sumber air, semua kering. Mana binatang ternakan yang jumpa, semua dibunuh. Mana manusia yang dijumpa, tak akan satu pun yang dia akan biarkan selamat. Takkan satu pun dia akan biarkan selamat. Waktu ni lah fasa yang sebelum naik fasa kelima tadi tu, waktu tu kita akan menghadapi zaman yang sukar. Kita dah lepas Dajjal. Lepas Dajjal, tentera Islam baru nak balik, keluar pula Ya'juj Ma'juj ni tadi. Ya'juj Ma'juj ni pula brutal sekali. Semua dia jumpa, semua dia bunuh. Memang makhluk yang memang suka perang. Memang suka perang, suka darah, suka tengok orang kena seksa. Memang makhluk yang jenis macam tu. Nampak? Dahsyat tak dahsyat? Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, hadis ni dia mula dengan kisah Dajjal kena bunuh. Saya ringkaskan sebab kita dah sebut tadi. Dalam keadaan demikian, maksudnya dah habis, tiba-tiba Nabi Isa dah bunuh Dajjal. Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Isa AS. Sesungguhnya aku telah mendatangkan makhluk kepada hamba-Ku yang tiada seorang pun dapat memerangi mereka, maka bawalah hamba ke Bukit Tur Sinai dekat Mesir. Tur Sinai. Allah Ta'ala waktu tu Nabi Isa dah berjaya kalahkan Dajjal. Nabi Isa, Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia, wahai Isa, aku dah keluarkan satu makhluk yang sangat dahsyat ni, yang takkan dapat siapa kalahkan dia. Takkan siapa dapat kalahkan dia. Maka kamu bawalah saki-baki tentera Islam kamu yang ada pada waktu ni, pergi dekat Bukit Tur Sinai. Bukit Tur Sinai tempat Nabi Musa tu, Tur Sinai. Duduk dekat Bukit Tur Sinai. Maka bila duduk dekat Bukit Tur Sinai, Ya'juj Ma'juj ni cuba kejar tapi tak dapat. Sebab Allah Ta'ala bina satu tembok gaib dekat situ. Tembok gaib kat situ. Dan Ya'juj Ma'juj ni dia hebat waktu tu. Dia ni memang orang yang kenal makhluk yang hebat dengan panah. Waktu panah. Dia baca riwayat, panah dia boleh sampai kilometer, sampai jarak kilometer kan. Dah macam kita punya rifle sniper ini kan. Sniper kan boleh sampai 2 km, 4 km. Ya'juj Ma'juj dia punya hebat dia panah. Ya'juj Ma'juj ni pula, saya lupa nak sebut tadi, dia ni dikurung oleh Allah, tapi dia akan, bila dia keluar, dia rasa macam tak lama zaman dia kena kurung dengan keluar tu. Dia macam Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala rasa waktu dia pendek. Dan saya baca satu riwayat lain, waktu dia keluar, dia rasa zaman macam sama waktu dia kena kurung. Sebabnya ada setengah riwayat sebut, Nabi SAW sebutlah hadis bahawa waktu kamu berperang dengan Imam Mahdi, kamu akan berperang balik dengan tombak dan pedang. Maksud dia, waktu berperang akhir zaman tu, kita dah tak guna senapang, dah tak guna MIG, guna jet, tak guna dah. Dia guna senjata awal balik, naik kuda, bawa tombak dengan pedang. Ada setengah saya baca tafsiran kata satu masa nanti kita akan didatangi oleh meteor. Meteor ni dia punya elektromagnetik dia punya kuat. Dia akan matikan semua barang elektronik. Barang elektronik. Waktu tu dia akan keluar. Waktu tu masa tu Ya'juj Ma'juj dia keluar, boleh tengok orang pun berperang guna macam dia juga, guna panah dan juga guna pedang balik. Dia keluar rasa macam sama. Dan bila Nabi Isa dengan pengikut dia duduk atas Bukit Tur Sinai ni, dalam hadis sebut
Dia cuba untuk panah. Memang panah dia hebat, dia cuba untuk panah, tapi panah dia swing balik. Dia tak sempat. Dia cuba naik tapi jatuh, cuba naik tapi jatuh. Allah Taala ada lindung dengan tembok gaib. Maka Nabi Isa AS dan tentera Islam yang sakit baki terkumpul, tertinggal dekat situ pada waktu tu. Tak boleh nak lari, tak boleh nak buat apa. Bayangkan Nabi Isa dengan tentera Islam yang baru kalahkan Dajjal tu, tak boleh lawan Ya'juj Ma'juj. Kita ni tak tahulah jadi apa. Baik, kemudian hebatnya Ya'juj Ma'juj ni, Allah Taala bagi apa? Power dekat dia. Saat penduduk bumi dia majoriti dibunuh, dia panah dekat langit. Panah tu, busur tu naik menembusi awan, turun balik berdarah busur tu. Dia kata kita dah bunuh penduduk bumi dan kita telah bunuh juga penduduk langit. Wallahu alam, apa yang dimaksudkan dengan penduduk langit tu kita tak tahu. Wallahu alam. Boleh jadi malaikat, boleh siapa. Maksudnya penduduk bumi dia bunuh, penduduk langit pun dia bunuh. Dia sama, itu ada ulama sebutkan bahawa Ya'juj Ma'juj ni diumpama Firaun kedua. Firaun dulu dia mengaku dia raja, dia hebat. Firaun dulu dia sama juga, dia buat, dia ambil panah, dia panah ke langit. Syaitan menipu dia, syaitan sapu darah, turun balik apa panah tu ke bawah. Dia kata aku dah bunuh Tuhan, sekarang aku Tuhan. Firaun tu. Kemudian apa, Firaun kejar siapa? Firaun kejar Nabi Musa, Nabi Harun kan. Ya'juj Ma'juj kejar Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj kejar Nabi Isa. Tadi Nabi Isa kejar Dajjal, sekarang Ya'juj Ma'juj kejar Nabi Isa. Nampak? Dahsyat makhluk ni. Itu saya baca, kalau baca balik, kalau kita selamat Dajjal pun, yang datang lagi bahaya lepas tu, Ya'juj Ma'juj. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya. Maka ada dua surah tadi kita sebut, surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya yang kedua cerita pasal Dajjal. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surah Al-Anbiya ayat 96. Maksud dia akan turun daripada bukit-bukit. Ada yang saya baca riwayat tafsir sebut dia akan keluar daripada bukit-bukit yang ada di seluruh dunia. Sebabkan jumlah dia ramai, jumlah dia dah terlalu ramai. Wallahu alam macam mana Allah suruh dia tu kita tak tahu. Mungkin juga mereka ni dah ramai duduk bawah tanah, dia cari bukit-bukit, bila sampai satu masa Allah Taala tarik hijab tu, dia boleh keluar daripada tu, dia akan keluarlah bukit-bukit mana paling dekat, gunung-gunung paling dekat. Kita gunung paling dekat kat mana ni? Gunung Broga, tak tahulah dekat sini lah. Bukit gunung apa paling dekat. Dia akan keluar menggelongsor daripada atas, dia akan terus serbu orang yang dekat bawah, dia terus bunuh. Nampak? Bila waktu tu muncul, Allah alam. Sebab tu Nabi sebut dia bukan akan berlaku keluar dekat tembok, dekat kita kata dekat Armenia tu. Dia akan keluar daripada seluruh dunia. Ya'ummuna 'alal ard. Mereka akan menyeliputi dunia. Maksudnya semua. Bandar Nusa Putra Puchong ada, Johor ada, Jakarta ada, semua dia akan keluar. Dia akan bunuh seramai mungkin yang mereka boleh bunuh. Dahsyat. Kemudian rombongan yang pertama di antara mereka berjalan melalui Danau Tabariyah. Nampak? Danau Tabariyah kita sebut dalam hadis lepas kan? Tempat yang bila Dajjal kata bila air tasik tu susut, dia tak kering, dia susut. Dia susut, maka Dajjal akan lepas kan? Dalam hadis ni sebut tentang Danau Tabariyah lagi. Sea of Galilee. Nak tunjukkan bahawa penting tak benda tasik tu punya petanda. Rombongan yang pertama tiba di antara mereka melalui Danau Tabariyah. Yang mana first row sampai tu, dia dah sampai dulu kat Danau Tabariyah. Minum air. Haus minum air. Mana tempat dia jumpa air, dia minum. Gluk minum. Sungai-sungai kering sampai kat tasik kering. Kemudian dan meminum air semua air yang berada danau itu, sehingga rombongan yang terakhir berkata, tadi di sini penuh air. Sampai yang geng yang belakang tu sampai, tadi kan ada air kat sini. Kering lah, tak ada lah. Yang depan ni tak tengok orang belakang langsung, minum macam tu sekali lah. Dia nak kata macam tu. Nak kata apa dia lalu, apa dia jumpa, semua habis. Sampai orang belakang dia pun tak sempat nak minum. Kita habis. Jumpa tengah jalan habis. Nabi Isa alaihissalam beserta para sahabat radhiyallahu anhum terkepung sehingga nilai kepala lembu bagi seorang di antara mereka itu lebih berharga daripada 100 dinar bagi seorang di antara kamu sekalian pada waktu sekarang ini. Jadi tentera Islam Ya'juj Ma'juj ni memang tak boleh buat apa. Siapa cuba lawan semua habis. Memang dia memang makhluk perang. Nabi Isa terkurung dengan dia punya tentera terkurung dekat Bukit Tursina tu sampai lapar, kelaparan, tak ada makanan. Dah lah bawa habis perang tadi, makanan memang tak ada. Kemudian terpaksa lari pula Ya'juj Ma'juj, terkepung pula, nak turun tak boleh. Ya'juj Ma'juj tunggu kat bawah ni. Sejauh mata mandang belah kanan dia penuh kat sana. Sejauh mata mandang belah kiri dia penuh kat sana. Tak tahu berapa ramai. Yalah, bayangkan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kan.
Lepas tu kalikan dengan 999 pula nisbah dia. Masya-Allah. Berapa ramai, memang penuh dunia ni. Sampai tahap Nabi sebut kat sini kepala kambing, kepala lembu bernilai 100 dinar. Maksudnya kepala lembu tu pun jadi mahal sebab terlalu lapar sangatlah kat situ. Akhirnya Nabi Isa AS beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum merasa sangat benci kepada Ya'juj Ma'juj serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas mendatangkan penyakit ulat dari badan kepada Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka mati serentak. Akhirnya dah tak ada pilihan lain dah. Nak turun memang mati. Nak turun memang mati. Maka apa yang umat Islam boleh buat last sekali, itulah doa. Kuasa doa tu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa tu jangan main-main. Kesan doa tu jangan kita zalim orang. Buat zalim orang, doa ni mustajab. Bahaya kena kat kita. Tak kena kat kita, kena kat ahli keluarga kita. Doa ni bila kita susah, angkat tangan. Bila kita angkat tangan, Allah Ta'ala tak pandang kita sebagai orang yang sombong. Bila kita habis solat, tu bangun, hilang. Allah Ta'ala pandang kita sebagai orang yang sombong, tak pernah langsung nak minta apa-apa kat aku. Nampak? Sebab Allah Ta'ala ni maha memberi. Kita nak beri kat orang tapi jual mahal. Sejual mahal. Kita ada macam-macam hadiah nak bagi kat bonek kereta ni. Tiba-tiba tak nak lah, tak berapa nak, tak apa, muka semua tak nak kan. Tak nak, tak payah lah, tak payah bagi. Macam tu. Allah Ta'ala ni maha memberi, dia nak beri macam-macam kat kita. Tapi kita buat tak nak, tak minta doa. Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Minta doa pun tak sungguh-sungguh kan. Nak cepat, ya Allah macam semalam, amin. Dia doa macam minta kena mamak macam biasa. Ada. Tak boleh. Kita doa dia ada adab dia, bersungguh-sungguh. Bayangkan apa yang kita nak dalam hati kita tu. Bila kita bayangkan sungguh-sungguh, maka Allah datangkan. Kalau orang putih kata dia panggil law of attraction kan. Law of attraction. Bila kita nak sesuatu, kita bayangkan, fikir positif, dia akan datang. Betul tu sebenarnya betul. Kita doa sungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak apa? Nak apa, bayangkan dalam kepala. Dapat. Allah Ta'ala akan datangkan. Dia bila doa tak khusyuk. Doa dah sambil imam doa, duk garu kaki, duk tengok cagu kat kaki, duk main handphone, duk tengok kipas ni lama tak lap. Apa bocor pula kat sini tengok. Tak ada. Allah Ta'ala tak bagi macam tu. Baik. Jadi akhirnya Nabi Isa AS, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang mukmin. Nabi Isa AS, ya Rab, angkat tangan, ya Rab. Tolong kami dah tak boleh nak buat apa ni. Memang dah tak boleh nak buat apa. Ya'juj Ma'juj ni terlalu kuat. Memang kami tak boleh nak lawan. Kami nak makan pun tak boleh ni. Maka Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Isa AS dan juga pengikut dia. Tiba-tiba Ya'juj Ma'juj ni keluar ulat daripada leher dia. Keluar ulat daripada leher, keluar ulat daripada mata, keluar ulat daripada telinga, keluar ulat daripada badan dia sendiri. Akhirnya mati. Ya'juj Ma'juj ni mati serentak satu dunia. Bayangkan yang ramai tadi tu mati serentak dunia. Kesan daripada doa, nampak? Doa tu penting. Kita ni banyak remeh doa. Kita banyak remeh doa. Kita banyak tu saya cakap tadi, kita bila susah, kita banyak minta tolong benda lain tu. Kita fikir tak ada duit, minta tolong orang ni lah. Paling last sekali minta tolong Along kat dia minta tolong. Allah Ta'ala tak ada minta. Pada Allah Ta'ala tu kan bagi rezeki kat kita. Minta. Akhirnya bila Ya'juj Ma'juj ni mati, dah bergelempang, Nabi sebut dalam hadis, tak ada satu pun inci ruang dekat atas dunia ni yang tak diselaputi Ya'juj Ma'juj. Dah mati golek penuh. Dia dah menyeliputi dunia penuh. Satu masalah pula. Masalah kedua apa? Busuk. Disebut dalam hadis riwayat ada burung kat atas, burung yang makan bangkai ni kan. Burung yang makan bangkai ni terbang nak turun. Nak turun tengok busuk, burung ni mati terus jatuh bawah. Bayangkan kita bayangkan kalau ada satu mayat pun busuk, mudah berapa busuk tak tahu. Manusia ni membusuk sangat kan. Bayangkan ramai, penuh sampai tak ada 1 inci pun atas muka bumi ni yang tak diseliputi oleh bangkai Ya'juj Ma'juj ni, penuh. Busuk sangat. Akhirnya apa? Akhirnya Allah turunkan burung yang special. Tiba-tiba langit jadi gelap gelita. Langit jadi gelap bukan sebab hujan, tapi disebabkan banyaknya burung ni. Yalah Ya'juj Ma'juj banyak, nak angkat tu pun kena burung yang banyak lah. Seekor ambil satu. Langit ni gelap gelita turun. Ini disebut dalam hadis. Langit gelap gelita turun burung-burung yang sebesar leher unta. Sebesar leher unta. Betul. Sebesar leher unta. Burung besar leher unta. Burung unta lain. Burung unta tak terbang. Burung sebesar leher unta. Bayangkan. Masya Allah, besar burung tu. Memanglah nak angkat bangkai ni bukan kecil-kecil punya makhluk ni. Angkat seekor angkat. Dekat mana dibuang orang alam. Tak disebut kan. Kita tak tahu. Jadi tak boleh mandai-mandai. Dalam benda agama ni kita tak boleh mandai-mandai. Kita tak tahu, kita tak tahu Allah alam.
Mana Allah Ta'ala letak burung ni bawa bangkai-bangkai ni, tak boleh. Allah Alam. Bersih. Tak bersih juga. Sebab apa? Sebab ada darah-darah, ada cebisan daging-daging apa semua yang jatuh-jatuh atas lantai. Jadi busuk lagi atas dunia, tak boleh nak turun lagi. Nabi Isa turun, dia punya pengikut dia boleh tak turun? Cuba tengok boleh turun tak? Turun-turun tak boleh. Sampai-sampai tak boleh turun juga. Tak boleh turun juga. Busuk dia kata, bau tak hilang lagi. Jadi macam mana? Sekali lagi Nabi Isa AS angkat tangan. Ya Rab, ya Rab, tolong ya Allah. Ada satu masalah lagi, bangkai dah tak ada, bau tak hilang. Bau tak hilang. Maka Allah Ta'ala turunkan apa dia? Turunkan hujan yang lebat, yang datang dengan membersihkan membersihkan batu yang licin. Dalam riwayat lain sebut 3 hari 3 malam hujan turun. Hujan turun atas bumi ni semua 3 hari 3 malam, membersihkan saki-baki, kulit-kulit, daging-daging apa semua yang jatuh, darah-darah atas lantai ni, bersih. Hingga macam batu yang digosok licin, bersih. Bumi jadi terlalu bersih pada waktu tu. Bersih orang nampak. Allah Ta'ala, ni semua kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh jadi tolong kita sesuatu dengan sebab dan tanpa sebab. Allah Ta'ala boleh tolong kita dengan sebab dan tanpa sebab, kan? Kita boleh jadi Allah Ta'ala bagi bantu dia, ada sebab, ada orang datang tolong, kan? Boleh jadi sebab, tak ada sebab, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh bantu kita. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Yang jadi sebab ni Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala boleh jadikan macam-macam. Bila Allah nak tolong, dia akan nak tolong. Padahal Ya'juj Ma'juj ni, semua kerajaan, semua tentera, semua apa yang ada saki-baki atas bumi, semua dah kalah dah tak ada dah. Memang dah habis dah. Nabi Isa ni kalau ikut logiknya, kalau kita fikir logik, kalau kita fikir agama ni logik, Nabi Isa turun berperang habis. Memang habis, tak ada lah. Tak ada lagi lah, fasa kelima tu memang tak ada. Sebab habis. Maka kesan doa daripada orang yang soleh, kita sungguh-sungguh minta doa, Allah Ta'ala tolong dia. Baik. Kemudian habisnya peristiwa tu, manusia dah tak ramai lagi atas dunia ni. Dah tak ramai lagi. Disebut orang Arab pun dah tak ramai pada tu. Sebabnya disebut yang jadi tentera, antara tentera yang duduk dekat Bukit Tursina tu adalah sebahagian orang Arab. Maka yang jadi baki tinggal lebih kurang macam tu je lah. Dan ada juga beberapa manusia, adalah manusia yang selamat sebab dia nyorok dalam batu-batu, dekat gua-gua, dekat kawasan-kawasan yang dia selamat daripada Ya'juj Ma'juj. Ada juga yang selamat tapi tak ramai. Majoritinya memang habis. Kita boleh bayangkan zaman yang kita akan berdepan ni. Kan, kalau kita baca hadis yang lepas tu, zaman tu dekat sangat dah. Kan, saya ada dengar seorang ustaz dia kata dia baca, saya tak baca sebab dia kata dia baca kajian kenyataan daripada CIA dan KGB. Dia kata Islam ni tahun 2020 ke atas, 2025, waktu tu Islam memerintah. Islam akan kuasa balik dunia. Maksudnya kalau kita ikut ni zaman khilafah yang kelima tu lah. Tapi tak tahu orang alam betul ke tak kajian dia tu ke dia mengepek ke, kita tak tahulah kan. Tapi nak katanya mereka pun tahu bahawa satu masa nanti Islam akan bangkit, Islam akan memerintah dunia. Baik. Bila dah habis ni, maka orang lelaki pun tak ramai. Orang lelaki dah habis lah. Kita semua ni yang depan ni, kalau kita berjumpa dengan zaman ni, kita habis. Memang kita akan berperang. Takkan nak duduk dalam air. Kita akan melawan. Kita terpaksa berlawan. Kita nak pertahankan apa yang kita ada, saki-baki, kita akan berlawan. Maka orang lelaki ramai akan habis. Maka dari sinilah muncul hadis yang Nabi kata tanda kiamat tu seorang lelaki 50 perempuan. Orang perempuan dia menyorok, dia tak pergi perang. Maka orang lelaki yang pergi berperang habis. Waktu itulah satu orang lelaki, 5 perempuan. Baik. Dan kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan keluarkanlah barakahmu. Maka pada waktu itu orang-orang cukup makan delima dan menaung dengan kulitnya, serta diberi barakah dalam susu satu sapi cukup untuk satu suku bangsa, dan air susu satu kambing cukup untuk beberapa orang. Baik. Nak ceritanya habisnya zaman kesusahan ni, maka sampailah fasa kelima yang Nabi SAW sebut, kun fikum khilafah ala minhaj nubuwah, akan bangkit semula. Maka waktu tu Imam Mahdi dan Nabi Isa AS akan memimpin dunia pada waktu tu. Dunia akan jadi seaman-aman mungkin. Jadi makmur, terlalu makmur. Buah-buahan tumbuh, pokok-pokok apa semua tumbuh. Zaman tu zaman yang sangat berkat. Sampai emas ni keluar sendiri daripada bumi. Hari ni kita cari emas. Akan satu masa emas ni keluar dari bumi. Dan makmurnya pada waktu tu tak ada orang nak terima sedekah. Dalam hadis yang lain sebut, akan ada datang orang
datang bawa sedekah emas dua tapak tangan. Bukan satu cincin, dua tapak tangan emas. Maksudnya datang-datang kat rumah, ketua rumah Abang Sobri, dia kata lebih kurang, ketua rumah Abang Sobri. Ni nak sedekah, saya ada sedekah sikit, dua tapak tangan ni emas ni banyak ni. Abang Sobri kata, terima kasih tuan, alhamdulillah, saya dekat belakang tu ada 3 guni lagi, tak guna lagi. Nak kata berkatnya zaman tu, sampai orang tak nak terima sedekah. Sampaikan binatang buas boleh duduk sebelah kanak-kanak. Binatang buas boleh duduk sebelah kanak-kanak. Punya aman zaman tu, tak ada perang, tak ada apa. Dan manusia yang ada pada waktu tu, bila zaman Nabi Isa ni, orang Nasrani semua ni akan ikut pada ajaran Islam. Yang tinggal yang akan berjumpa dengan hari kiamat nanti, mereka ni tahu Nabi Isa ni betul, Imam Mahdi ni betul, cuma mereka tunda-tunda. Dia kata, oh okey, dia dah selamat. Dia dah tahu Nabi Isa ni betul, tapi dia tunda. Dia kata, nantilah dulu beriman, tunggu nampak sikit. Lah dia tunda iman dia sampai matahari naik ke barat. Akhirnya taubat tak diterima, dia punya keimanan pun tak diterima lagi. Ini orang yang akan berhadapan dengan kiamat. Nampak? Kalau kita fikir balik, pelik dah. Yang jahat-jahat semua dah mati kena makan Jumat ni. Tapi yang saki-baki ni yang akan tinggal, yang akan berhadapan dengan kiamat. Mereka ni menunda-nunda iman. Akhirnya mereka ni jadi orang yang akan nampak apa peristiwa yang dahsyat ni. Baik. Apa lagi? Punya nak kata zaman tu aman. Nabi sebut dalam hadis lain, seorang wanita boleh berjalan kaki daripada Hadramaut. Hadramaut mana? Yaman. Bukan restoran Hadramaut tu, tak. Hadramaut Yaman. Hadramaut dia boleh berjalan kaki daripada Hadramaut Yaman pergi ke Mekah. Kemudian balik semula jalan kaki dalam keadaan aman, tak ada orang ganggu. Punya aman zaman tu. Satu je sebab zaman tu berkat. Keduanya tak ada orang lelaki dah nak kacau tu kan. Punya aman zaman tu. Tapi zaman ni dia tak lama. Orang yang sempat hidup zaman ni, dalam riwayat sebut mungkin dia akan sempat 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun saja. Jadi orang yang survive waktu tu, walaupun kekayaan melimpah ruah, tapi kita tak fikir dunia. Kita yang beriman ni dah tak fikir dunia. Kalau hidup zaman tu, kalau sempat, tak fikir dunia. Sebabnya kita tahu dah, zaman ni tak panjang, ada 7, 8, 9 tahun. Lepas tu Allah Ta'ala akan matikan kita. Kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Waktu tu tak terfikir dah, walaupun lelaki seorang, perempuan 50 tak terfikir dah, nak tambah 2, tambah 3, 3, 4 tak terfikir dah. Sebabnya dia tak terfikir, dah sibuk nak buat amal waktu tu. Kemudian apa lagi? Zaman tu juga, sebab apa dia sebut 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun? Sebab Nabi Isa dia akan wafat umur 40 tahun. Nabi Isa akan wafat umur 40 tahun. Dia turun umur berapa? 33 tambah 7. Ini kiraan sebagai ulama, tambah 7. Masa 40 tahun. Masa 7 tahun maka akan datanglah angin yang akan tiup, maka siapa yang beriman dia akan meninggal dunia pada waktu tu. Angin tu. Ada yang kata 8, ada 9 tahun. Yang ni ikut tafsiran para ulama. Tapi nak katanya zaman tu tak lama. Dan kita ni kita ni macam mana? kita ni macam mana? Ya Jumaat ni cerita dia tak banyak. Cerita dia itulah dia. Tapi kita, siapa yang ikuti pengajian lepas, kita ni berada di, memang betul-betul akhir zaman. Hadis-hadis Nabi sebut tu memang semua dah muncul satu. Saya ulang balik, kalau kita ikut bacaan siapa? Imam Ibn Hajar Asqalani 1475 Hijrah. Maksudnya umur umat Islam sampai fasa ke-5 tu 1475 Hijrah. Ni Ibn Hajar Asqalani, yang pengarang kitab Fathul Bari, kata 1475 sampai fasa ke-5 angin datang. Tak lama. 1475 tolak 1439. Sekarang ada yang kalau ikut Imam Ibn Rajab Al-Hambali 1476. Kiraan dia lebih satu je, 1476 Hijrah sampai fasa ke-5. Kalau itu ikut Imam As-Suyuti. Imam Ibn Rajab Hambali kata lebih 1400. Kita dah lebih 1400, tak sampai 1500. Itu paling lama, kiraan paling lama. Tak sampai 1500 pun tak berapa lama juga dengan kita. Jadi kita ni takut. Kalau yang kita tak kuat iman, kita takut lah. Takut mati. Takut mati. Sebenarnya tak payah takut lah. Mati ni memang akan tiba juga. Sama ada kita mati kena Dajjal ke, kita mati kena Ya'juj Ma'juj tu, ataupun kita mati kena gelori ayam dekat luar, tetap akan mati. Mati ni dia akan tiba bila-bila masa. Ada orang mati tengah tidur, ada orang mati macam-macam mati. Maka kita jangan takut. Yang kita takut adalah amal kita sedia atau tak. Amal kita sedia atau tak. Mana ulama' sebut kisah ni semua bukan suruh kita takut. Bukan takut rumah apa semua. Dajjal fikir, oh Dajjal muncul nak lari kat kampung, nak tanam ni apa semua, nak bela kambing, nak bela buat bangka bawah tanah duduk, jadi Ya'juj Ma'juj datang tak boleh. Tak, bukan macam tu. Bukan suruh kita buat preparation tu. Kita preparation amal kita, sebab kita akan mati. Sama ada kita jumpa kiamat ni ataupun kita jumpa kiamat kecil. Kiamat kecil kita mati lah.
Yang penting sebab apa? Kita takut karahiyatul maut tu al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita sayang sangat dunia sampai takut mati. Itu yang menyebabkan mati, menyebabkan takut mati. Itu yang menyebabkan ramai umat Islam ni takut, jadi penakut sebab sayang sangat dunia. Kita fikir kalau mati, kereta ada 2 biji kat rumah ada 2 biji, rumah sewa kat Puchong satu, rumah sewa kat Selayang satu, rumah sewa kat Johor satu. Duk fikir macam tu. Isteri ada 3, isteri kat Kelantan satu, kat Sabah satu, siapa nak jaga? Duk fikir-fikir gitu menyebabkan kita takut mati. Akhirnya kita tak buat persediaan untuk menghadapi semua benda ni. Maka apa yang penting kita sekarang ni adalah buat persediaan untuk menghadapi, sama ada mati kita mati kecil ni, mati kiamat kecil ni, ataupun kita hadapi Ya'juj Ma'juj yang akan datang dengan ganas. Dan benda ni bukan benda dongeng. Ni semua hadis sahih dan semua disebut dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ni iman tak apa kuat, kita akan rasa macam, oh benda ni mungkin tak betul kot, mungkin ada tafsiran lain. Betul. Ada setengah ulama buat tafsiran macam-macam. Ada yang buat tafsiran Ya'juj Ma'juj ni turun daripada langit. Kan kata turun daripada bukit, turun daripada tempat tinggi ke bawah kan. Ada yang kata dia akan naik jet berjuang lah apa sebab. Tapi tafsiran yang sahih ni adalah hadis memang dia turun ikut bukit, dia turun ikut gunung. Dia banyak, dia hadis yang menyebutkan Ya'juj Ma'juj. Ada yang kata Ya'juj Ma'juj ni dia macam apa, dia macam ideologi lah. Ada yang kata matahari naik ikut barat ni nanti Islam akan naik ikut barat lah. Tak, dia sebenarnya memang adalah realiti. Apa yang Nabi sebut tu realiti. Dia bukan tafsiran sebagai makhluk lain ataupun ideologi ataupun sifat-sifat benda suatu, tapi dia adalah satu makhluk yang memang akan muncul di akhir zaman. Maka kita ni kena buat persediaan untuk menghadapi dia. Sebabnya bila kita tak buat persediaan, kita akan jadi orang yang rugi. Kita dengar setiap Jumaat, khatib Jumaat, kalau dengar lah, kalau tak tidur, kalau dengar khutbah khatib Jumaat, apa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Setiap Jumaat dia pesan. Kita faham tak tahulah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu. Dalam bahasa Arab tazawwadu tu maksud dia berbekal-bekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan tu adalah takwa. Kenapa dia guna perkataan bekal? Kenapa guna perkataan bekal? Kenapa tak guna perkataan lain? Kenapa tak suruh cakap bertakwalah kamu saja? Wa tazawwadu, berbekal-bekallah kamu. Bekal ni merujuk kepada perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Kita ni kalau dekat tak bawa bekal. Kalau kita datang dari rumah kita jalan depan ni, datang sini bawa bekal. Pelik. Orang tak panggil tak bawa bekal. Kita bekal jalan jauh. Kalau dekat-dekat dia bawa bekal, kita boleh buat urine test kat dia. There's something wrong kat dia. Bekal ni kita pergi Podison, kita kata Podison. Bawa apa? Bawa lah tikar, bawa nasi, bawa air, bawa sandwich, makan, bekal. Jauh lagi pergi mana? Pergi Mekah. Kena ada pasport, kena ada kain ihram, kena ada baju, kena ada duit sikit nak beli barang-barang apa semua. Bekal sebab jalan jauh. Maka tazawwadu, Allah nak kata berbekal-bekallah kamu kerana sebaik-baik bekal itulah takwa, sebab perjalanan kita jauh lagi. Sama ada kita yang sempat hidup akan menghadapi perjalanan lepas ni, zaman Dajjal, zaman Ya'juj Ma'juj, zaman khilafah lepas ni, ataupun kita mati masuk dalam kubur, perjalanan kita 1000 tahun lagi, beratus ribu tahun, mungkin juta tahun lagi kita akan berhadapan dengan perjalanan nak sampai ke syurga tu. Jauh lagi perjalanan. Duduk dalam kubur berapa lama kat padang mahsyar, kita dibangkitkan keluar, nak tunggu dia dihisap pun berapa lama kat padang mahsyar, berapa lama dekat mizan, berapa lama dekat sirat, berapa lama nak sampai ke syurga Allah Ta'ala. Sebab tu tazawwadu, berbekal-bekallah kamu, sebaik bekallah takwa. Takwa ni apa? Takwa, kita dengar hari takwa tapi tak tahu apa takwa. Satu hari Sayyidina Umar ni ditanya Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab, dia tanya, wahai Ubay, apakah tu takwa? Padahal Sayyidina Umar ni lagi alim, dia antara orang yang rapat dengan Nabi. Ni nak menunjukkan bahawa kita ni, walaupun kita tahu, tanya juga orang, jangan belajar macam sombong kan. Dan kita ni kat pejabat kan, budak muda lah kadang-kadang. Dia belajar universiti, belajar luar negara apa semua, pakcik-pakcik ni kerja, dia belajar SPM kan ni apa semua kan. Dia belagak tak nak dengar cakap pakcik-pakcik ni kan. Tanya orang, ambil pendapat orang. Hormat pengalaman ilmu pada orang. Jadi Sayyidina Umar kata, Ubay bin Ka'ab kata, macam ni, Amirul Mukminin pernah tak jalan dekat jalan yang banyak duri? Pernah tak jalan yang banyak duri? Yang Amirul Mukminin kata pernah. Macam mana jalan kat jalan banyak duri? Aku berjalan hati-hati ya, jangan sampai pijak duri. Kan, pijak sini sikit, jangan pijak duri. Jadi Ubay bin Ka'ab kata macam itulah takwa. Takwa ni kamu jalan-jalan kehidupan kamu, jangan pijak benda haram. Jangan pijak benda haram. Kita hati-hati, nampak macam benda ni syubhah ke haram, kita elak, kita pijak.
Jangan terpijak. Itu takwa. Maksudnya kita jaga betul-betul kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita dalam beragama atau dunia ni, jangan pijak benda haram, jangan pijak benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Itu dia panggil orang yang takwa. Bukan takwa ni jenis kau sebab besar macam bakul, letak kayu sugi kat sini, kemudian letak minyak sugi 2 liter dalam poket. 2 liter. Jalan tunduk bukan tasbih, tu kan takwa. Tu kan takwa. Takwa dia tak letak kat serban, dia tak letak kat jubah, dia letak dalam diri kita dan hati kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kemudian di akhir zaman ni, akhir hadis tu hadis riwayat Muslim yang kita baca tadi, hadis riwayat Muslim panjang tadi. Sewaktu mereka dalam keadaan itu, tiba Allah Ta'ala mengutuskan angin segar mencabut roh setiap mukmin dan muslim, dan orang-orang jahat masih tetap di dunia di mana mereka saling membuat kekacauan seperti keldai. Maka pada pada mereka itulah terjadilah hari kiamat. Baik, ada riwayat sebut angin ni tak datang macam tu je. Ada riwayat sebut sebabnya ada satu lagi tanda kiamat, namanya dabbatul ard. Ada dabbatul ard, makhluk raksasa yang keluar dari tanah. Dabbatul ard. Tak settle lagi dabbatul ard. Baik, tapi dabbatul ard ni kerja dia ringkas dia tak macam Ya'juj Ma'juj. Dabbatul ard ni raksasa tanah ni dia akan keluar. Ada riwayat sebut dia keluar, dia akan tanda orang beriman. Dia buat mark dulu. Ini orang beriman, dia buat mark, dia tanda. Orang yang ditanda orang yang beriman, dia akan muka dia akan bersih, sebersih-bersihnya. Muka dia akan jernih. Orang yang tidak beriman pada waktu tu, yang ditanda oleh makhluk tu, dia akan jadi hitam legam. Ada pun pada waktu itu macam tu, tapi orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman pada waktu tu, yang kafir, mereka duduk dengan aman pada waktu tu. Sebelum angin datang, mereka tetap hidup dengan aman. Sampai mereka jadi baik macam mana? Macam biasa, tak ada berperang, tak ada apa. Kemudian bila tiba angin ni tadi, yang ditanda oleh orang yang beriman tadi, muka yang jernih, mereka mati. Semua mati. Mana saja mereka berada, mereka terhidu, mereka akan jatuh kat situ juga, on the spot. Tak sempat pergi katil, tak sempat, dia akan jatuh kat situ juga. Maka yang tinggal tu adalah orang yang jahat. Mereka akan terus buat kekacauan, dia kerja jahat pula lepas tu. Bila habis zaman ni, mereka jadi jahat balik. Kemudian inilah mereka akan berjumpa dengan tanda-tanda kiamat. Kalau kita baca hadis lagi berkenaan dengan kiamat ni, kita ni belah Asia ni habis. Mana bumi belah timur ni Allah Ta'ala akan tenggelamkan. Maksud dia China, Korea, kita ni semua ni tak akan tenggelam. Bumi sebelah ni akan tenggelam masuk dalam air, habis. Belah Eropah akan tenggelam. Eropah maksud dia UK apa semua tu, sampai Turki apa semua tu akan tenggelam. Yang tinggal apa atas dunia ni nanti waktu tu adalah Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab. Kawasan tanah Arab tu, itu pun tinggal sikit je. Maka mereka akan berkumpul kat situ. Mereka tu yang akan berjumpa nanti dengan makhluk-makhluk. Tapi waktu tu pun manusia dah tak ramai. Mungkin kat Malaysia dia tak tahulah ada orang lagi ke tak waktu tu kan. Kita tak tahu. Macam kita tengok, saya dah bayangkan macam mana kita tengok cerita-cerita Mat Saleh, macam mana cerita yang kita nampak macam dahsyatnya cerita tu, yang kita tak boleh bayang kita hidup zaman tu. Itulah realiti yang akan berlaku kan. Saya tengok cerita Walking Dead tu, zombie. Kan kereta-kereta banyak sadai tepi jalan, bandar berumput apa semua sekali. Orang semua pergi kedai curi makanan, bawa balik, nyorok dulu kat kamp-kamp perlindungan, takut dengan zombie. Macam tu juga realiti yang akan berlaku. Dahsyat tak dahsyat kita ni, masya-Allah. Adalah penting kita buat persediaan sebenarnya. Dahsyat tak dahsyat, kejap ke, jauh ke, sempat tak sempat, kita buat persediaan. Orang yang Nabi kata tak buat persediaan ni lah orang yang tak cerdik. Orang yang cerdik dia sentiasa mikirkan cara kematian kita. Jangan kita duk fikir Dajjal ni tiba tahun bila buat kiraan kita mati esok, tak sempat. Dajjal tak sempat jumpa, kita jumpa makhluk dalam kubur tu, malaikat Israel yang duk seksa kita tu. Lagi dahsyat. Itu kena seksa berapa ratus tahun ni, orang halam tak tahu berapa ratus tahun ni. Kubur ni panjang, orang cerita kubur ni panjang. Kubur ni ingat dalam hadis sebut dia boleh jadi taman-taman syurga, dia boleh jadi lubang-lubang neraka. Kalau taman-taman syurga, dia dalam hadis sebut seumpama macam boleh pegang dah pokok syurga tu, nampak. Kalau jadi lubang-lubang neraka, dia jadi lubang neraka, kena seksa sampai. Kita bayangkan macam mana, persediaan kita tu dah yang penting. Jadi sebab itulah kita kena kembali semula kepada amal soleh. Baik, semua amal soleh. Jadi saya sebenarnya saya cerita benda ni. Saya dulu suka cerita benda lain juga. Ajar buat fiqah, ajar buat apa semua kan. Tapi saya jumpa satu hadis punya Nabi SAW sebut di akhir zaman nanti, waktu benda-benda ni nak jadi, tak ramai orang pendakwah yang nak cerita benda ni. Maksudnya tak ramai orang Islam yang nak cerita tentang tanda-tanda akhir zaman ni. Kita ni ramai ustaz-ustaz ni, tapi tak ramai yang nak cerita benda ni. Kita kan cerita benda lain apa semua. Benda ni jadi orang macam tahu-tahu pernah dengar pasal Ya'juj Ma'juj tapi tak tahu macam mana. Pernah dengar pasal Dajjal tapi tak tahu bila dia muncul, apa tanda-tanda tu tak tahu. Jadi
Biar kita tahu benda ni, jadi persediaan kita supaya kita tak jadi dalam kalangan orang yang leka, minal ghafilin, orang yang leka lalai, akhirnya benda ni muncul kita tak boleh buat apa. Sama juga orang yang masuk kubur. Sayyidina Ali kata orang manusia ni atas dunia tidur. Dia tersedar bila dalam kubur. Bila tersedar dalam kubur, sebab bila dalam kubur tak sempat nak buat amal, akhirnya sedar Allah malaikat maut dah ada. Atas dunia duduk tangguh-tangguh, tunda, so sedar malaikat maut sampai dulu. Nampak? Nak jadikan cerita ni kita ni wallahualam kita nak kata ajal ni tak tahu bila. Saya pernah nampak pagi-pagi jiran saya keluar rumah, pagi pagar, tutup pagar rumah. Pagi tutup pagar. Zuhur tu saya solat jenazah dia. Nampak? Kita nak kata ajal ni bila-bila masa kan. Bila-bila masa Allah Taala boleh jemput kita. Baik. Sekadar tu saja. Insya-Allah kita ada masa kita akan sambung lagi. Faham ke tak saya cerita sebenarnya? Faham ada persoalan? InsyaAllah faham semua tak apa. Tuan-tuan boleh semak hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, ayat Al-Quran tadi, boleh dengar juga tafsir-tafsir ulama berkenaan dengan perkara-perkara ni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.